Hai, Assalamualaikum. Nama saya Hazira Fadin binti Mausin. Dan saya Siti Aimin Nadira binti Muhammad Asman. Kami ingin akan membentangkan tajuk metodologi dakwah Nabi Nuh alaihi salam dan dengan hubungan pelaksanaan dakwah masa kini. Definisi metod dakwah. Metod dalam bahasa Melayu adalah sama seperti bahasa Inggeris. Metod merupakan kaedah dan teknik mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang menyokong sesuatu kajian yang dilakukan. Selain itu, metod juga menerangkan cara sesuatu masalah yang dikaji dan sebab sesuatu kaedah dan teknik tertentu itu digunakan. Kita terus kepada dakwah. Dakwah bermaksud usaha untuk mengajak manusia dengan perkataan dan perbuatan yang mendorong manusia agar membuat kebajikan kepada semua manusia. Dapat disimpulkan maksud metod dakwah adalah kajian mengenai kaedah penyampaian Islam kepada golongan sasaran. Dalam erti kata lain, ia merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan ilmu yang benar, tutur kata yang baik dan berdiskusi atau bertukar fikiran dalam menyampaikan dakwah demi mencapai matlamat dan objektif tertentu. Seterusnya, uslub dakwah. Uslub ialah satu perkataan Arab yang bererti jalan atau cara. Uslub dakwah pula penyampaian kandungan atau isi dakwah dengan bentuk yang tertentu. Dakwah memerlukan metodologi atau uslub yang terkini untuk menjadikannya lebih berkesan dalam merealisasikan mesej kepada umum. Uslub dakwah juga merupakan satu manhaj atau sistem yang tersendiri yang tidak boleh ditiru oleh mana-mana manhaj lain. Hal ini kerana ia bersifat rabbani. Dakwah dan uslub adalah dua perkara yang tidak dapat dipisahkan kerana kejayaan dakwah bergantung kepada beberapa faktor dan faktor utamanya adalah uslub dakwah itu sendiri. Panduan dakwah Islam adalah bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ia adalah sesuatu amalan yang sangat murni yang perlu dilaksanakan dengan cara yang terbaik, jujur dan ikhlas. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Fusilat yang bermaksud, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk golongan Muslim. Dakwah merupakan profession para rasul sejak Nabi Nuh AS sehingga kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka merupakan pendakwah yang paling ulung yang diutuskan oleh Allah untuk menunjukkan jalan yang benar. Tugas berdakwah merupakan satu kefarduan syar'i. Oleh itu, banyak dalil yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis tentang kefarduan melaksanakan dakwah. Antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat ke-104 yang bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah daripada yang mungkar. Mereka itulah orang yang beruntung. Ciri-ciri uslub dakwah. Uslub dakwah terbagi kepada tiga, iaitu Al-Hikmah, Al-Mau'izah, Al-Hasanah dan Al-Mujadalah. Al-Hikmah. Al-Hikmah bermaksud keadilan, lemah lembut, kenabian, sesuatu yang menghalang berlakunya kerosakan, tiap-tiap perkataan yang memberi kebenaran, meletakkan sesuatu pada tempatnya, perkataan yang tepat dan betul, dan mengetahui sebaik-baik perkara dengan sebaik-baik ilmu. Penggunaan uslub Al-Hikmah ini dapat dibagikan kepada tiga jenis, iaitu Al-Hikmah yang berhubung dengan peribadi dakwah, objek dakwah dan alat serta strategi dakwah. Pertama, Al-Hikmah yang berhubung dengan peribadi dakwah. Peribadi dakwah ini mempunyai ciri-ciri yang menunjukkan kenabian, keadilan dan pengetahuan yang sebaiknya. Melalui sifat-sifat yang dimiliki oleh para nabi seperti amanah, benar, pintar dan tidak menyembunyikan kebenaran, sabar dan mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas. Kedua, Al-Hikmah yang berhubung dengan objek dakwah. Objek dakwah Nabi Nuh mestilah bersumberkan wahyu Allah. Sebagai contoh, baginda sentiasa menerima bimbingan wahyu dari Allah. Yang kedua, baginda tidak akan menggunakan kata-kata yang sia-sia selain kebenaran semata. Yang ketiga, Al-Hikmah berhubung dengan penggunaan alat dan strategi. Dakwah Nabi Nuh AS dalam uslub ini, Al-Quran menjelaskan bahawa wasilah dakwah Nabi Nuh dalam masa 950 tahun bersama kaumnya hanya melalui lisan sahaja. Dalam hal ini, strategi yang baginda gunakan untuk berdakwah kepada kaumnya secara tersembunyi, terbuka
pada waktu malam dan siang. Ciri uslub dakwah yang kedua adalah al-mau'izah al-hasanah. Menurut Imam Al-Ghazali, al-mau'izah al-hasanah bermaksud pengajaran dan nasihat berdasarkan kepada apa yang terkandung di dalam Al-Quran dari aspek penghabaran yang menggembirakan dan ancaman yang menakutkan dan disertai dengan kesabaran dan keikhlasan dalam nasihat yang diberikan. Ciri-ciri mau'izah al-hasanah ialah nasihat yang dikemukai itu mestilah menjurus kepada menuntut keridaan Allah. Yang kedua, nasihat yang diberikan bertepatan dengan peribadi orang yang memberi nasihat. Yang ketiga, nasihat yang dikemukakan tidak disertai dengan unsur-unsur yang meliarkan mereka. Sebagai contoh, kita dapat lihat melalui penceritaan kisah Nabi Nuh AS tentang wahyu Allah dan pengingkaran kaum Nabi Nuh itu sendiri, serta ancaman terhadap kaum Nabi Nuh. Uslub ketiga, al-mujadalah. Menurut Imam Al-Ghazali, al-mujadalah bermaksud dengan cara yang terbaik. Ia dilakukan dengan cara berhati-hati dan berlemah lembut. Tujuan mujadalah ini adalah untuk membuka pemikiran mad'u dan menghilangkan segala kekeliruan serta menjelaskan kebenaran. Seterusnya ialah metod dakwah Nabi Nuh AS. Di sini saya ingin menyatakan beberapa metod dakwah Nabi Nuh AS. Yang pertama, dakwah secara sembunyi. Yang kedua, dakwah secara terbuka. Yang ketiga, dakwah secara gabungan. Di mana dakwah secara gabungan ini adalah dakwah secara sembunyi dan terbuka. Yang keempat, dakwah bil targhib, di mana dakwah ini dakwah dengan menjanjikan pulangan atau manfaat yang baik. Yang kelima, dakwah dengan dalil kejadian manusia. Dan yang keenam, iaitu yang terakhir, dakwah dengan dalil nikmat Allah kepada manusia. Yang pertama, dakwah secara sembunyi. Nabi Nuh AS melaksanakan dakwah secara sembunyi. Baginda hanya berdakwah kepada keluarganya, iaitu isteri dan anak-anaknya serta kaum kerabatnya. Tetapi malangnya, dakwah secara sembunyi yang dilakukan oleh Nabi Nuh AS tidak mendapat sambutan dari keluarganya serta kaumnya. Malah ada yang lari daripada baginda apabila baginda cuba mendekati mereka untuk berdakwah kepada mereka. Kedua, dakwah secara terbuka. Sebelum ini saya telah menyatakan bahawa Nabi Nuh AS menggunakan metod dakwah secara sembunyi, tetapi metod tersebut tidak mendapat sambutan. Oleh itu, Nabi Nuh AS tidak berputus asa dalam menyampaikan dakwah kepada keluarga dan kaumnya. Disebabkan perkara tersebut, baginda berdakwah dengan cara yang berbeza pula, iaitu baginda berdakwah secara terbuka, iaitu secara terang-terangan pula. Walau bagaimanapun, kedua-dua metod tersebut tidak mendapat sambutan daripada kaumnya. Oleh itu, Nabi Nuh AS telah meneruskan kaedah dakwah baginda dengan lebih mencabar, iaitu dakwah secara terbuka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Nuh ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa inni da'autuhum jihara. Maksudnya, kemudian aku telah menyeru mereka dengan terang-terang. Ketiga, dakwah secara gabungan. Setelah kedua-dua cara, baginda mencuba tetapi tidak berjaya juga dan hanya menarik beberapa orang saja untuk beriman kepada Allah. Baginda tidak berputus asa juga untuk menyampaikan dakwahnya kepada keluarga dan kaumnya. Oleh itu, baginda membuat keputusan untuk menggabungkan kedua-dua caranya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Nuh ayat 5 hingga 9 yang bermaksud, setelah puas menyeru mereka, Nabi Nuh berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam supaya mereka beriman. Maka seruanku itu tidak memberikan mereka sesuatu faedah pun selain daripada menambahi mereka melarikan diri dari kebenaran. Dan sesungguhnya aku tiap-tiap kali menyeru mereka beriman supaya engkau mengampunkan dosa-dosa mereka, mereka menyumbatkan telinganya dengan jari masing-masing dan berselubung dengan pakaiannya serta berdegil dengan keingkarannya dan berlaku sombong, takbur dengan melampau. Kemudian aku telah menyeru mereka dengan terang-terang. Selain dari itu, aku berulang-ulang menyeru mereka secara beramai-ramai dengan berterus terang dan menyeru mereka lagi secara berseorang dengan perlahan-lahan. Keempat, dakwah bil targhib, di mana dakwah dengan menjanjikan pulangan atau manfaat yang baik. Nabi Nuh AS menjanjikan kepada mereka 5 perkara. Yang pertama, rahmat kepada mereka dalam bentuk hujan yang bercurah-curah. Yang kedua, kekayaan yang melimpah ruah. Yang ketiga, anak yang ramai. Yang keempat, mempunyai kebun-kebun dan tanaman.
Dan yang kelima, air sungai yang mengalir di dalam kebun mereka. Kelima-lima perkara yang saya sebutkan tadi merupakan satu gambaran kepada pendakwah masa kini bahawa manusia suka pada sesuatu hasil dari amal yang dituntut ke atas mereka. Dengan cara ini, apabila Nabi Nuh AS menjanjikan kepada mereka kelima-lima perkara ini, Nabi Nuh berharap kaumnya akan bertaubat dan kembali ke jalan Allah. Kelima, dakwah dengan dalil kejadian manusia. Nabi Nuh AS menggunakan metod dakwah ini dengan kaedah berdialog dengan kaumnya, di mana metod ini sangat berkesan apabila berkomunikasi dengan kaumnya. Selain itu, baginda juga menggunakan metod ini bertujuan untuk memberi kesedaran kepada kaumnya dengan menunjukkan bukti-bukti keesaan dan keagungan Allah yang ada pada diri manusia sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surah Nuh ayat 13 hingga 14 yang bermaksud, mengapa kamu berkeadaan tidak menghargai kebesaran Allah dan kekuasaannya? Padahal sesungguhnya ia telah menciptakan kamu dengan kejadian yang berperingkat-peringkat. Jadi, jelaslah bahawa Nabi Nuh AS cuba nak beri kesedaran kepada umatnya atau kaumnya betapa kecil dan lemahnya kaumnya itu jika hendak dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Keenam atau yang terakhir, dakwah dengan dalil nikmat Allah kepada manusia. Nabi Nuh AS menggunakan metod ini untuk menyedarkan kaumnya dari kesesatan agar kembali kepada Allah. Seterusnya, bersyukur atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepada mereka. Hal ini kerana Nabi Nuh mengajak kaumnya melihat betapa kasih sayang Allah itu sangat besar dengan menjadikan bumi yang mereka duduki dan berdiri ini, menjadikan bumi ini terhampar agar mereka bebas berjalan ke mana untuk mencari rezeki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Nuh ayat 10 hingga 20 yang bermaksud, dan Allah telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan supaya kamu melalui jalan-jalan yang luas padanya. Hubungan pelaksanaan dakwah masa kini, seruan Nabi Nuh AS adalah sama seperti seruan Rasul-Rasul yang diutus, iaitu seruan kepada asas keimanan tauhid yang suci, bertakwa kepada Allah, patuh kepada Rasul sebagai pembawa risalah, menjauhi perbuatan syirik dan penyembahan berhala yang menjadi pujaan nenek moyang mereka. Melalui seruan di atas kita melihat kita sebagai dakwah pada masa kini perlu menitik beratkan perkara yang sama apabila berdakwah, iaitu menyeru manusia mentauhidkan Allah. Hal ini demikian kerana apa yang dakwah oleh Nabi-Nabi terdahulu sangat berkait rapat dengan hubungan pelaksanaan dakwah masa kini. Melalui seruan tersebut, para da'i juga boleh dilihat bahawa apa yang disuruh oleh Nabi-Nabi terdahulu terdapat hubungan yang sangat besar dengan seruan yang dibawa oleh da'i atau pendakwah masa kini. Yang pertama, Nabi Nuh AS berdakwah kepada kaumnya supaya meninggalkan segala perkara yang boleh menyebabkan kesesatan dan dilarang berlaku zalim terhadap orang lain. Yang kedua, para pendakwah mengakhiri usaha dakwahnya dengan berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar memberi hidayah kepada umatnya. Baginda telah berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada akhir usaha baginda memohon hidayah, keampunan dan kesejahteraan utamanya bagi diri, keluarga, ibu bapa dan orang-orang yang beriman. Baginda menyerahkan segala urusannya kepada Tuhan yang menentukan segala-galanya. Para pendakwah masa kini banyak menggunakan surah Nuh ayat 28. Doa ini sangat baik untuk menjadi pedoman dan amalan para pendakwah.